Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kongsikan sedikit perkara hari ini, mungkin baru untuk saya dan juga baru untuk sebahagian daripada kita. 2 hari lepas kami bersama keluarga baru selesai aktiviti perkemahan di Port Dickson, dan sejurus habis perkemahan berkenaan kami memutuskan untuk sambung aktiviti riadah hiking di Tanjung Tuan, ataupun lebih khusus di Bukit Kayu Putih yang menjadi lokasi riadah hiking pada para hikers lah. Okey, apa yang menarik dan menjadi tanda tanya saya peringkat awal, Tanjung Tuan berkenaan sebenarnya berada dalam pentadbiran Negeri Melaka, bukan oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, sebab kita berada di Negeri Sembilan dan daerah Port Dickson, kita menghala ke Tanjung Tuan keseluruhannya adalah di Negeri Sembilan, tetapi unjuran daratan ataupun tanjung itu sendiri, Tanjung Tuan itu berada dalam pentadbiran Negeri Melaka. Jadi saya dapat semakan sedikit. Jadi kalau saudara-saudari, tuan-tuan dan puan ingin tahu kenapa negeri Tanjung Tuan itu berada dalam pemerintahan ataupun pentadbiran Negeri Melaka, bukan Negeri Sembilan, teruskan bersama saya selepas ini. Okay, seperti mana yang dimaklumkan tadi, Tanjung Tuan yang walaupun dari segi lokalitinya dan Tanjung itu sendiri bersambung dengan daratan daerah Port Dickson Negeri Sembilan, okey, tetapi secara pentadbirannya ia ditadbir oleh Negeri Melaka. Okey, kenapa ia berlaku? Jawapannya adalah terletak pada sejarah di negeri-negeri di semenanjung Tanah Melayu itu sendiri. Okey, seperti mana kita maklum, okey, sejarah kita ambil bermula pada 1511 lah, ketika mana Portugis berjaya mengalahkan kerajaan Melayu Melaka. Okey, dan akhirnya Portugis menduduki negeri Melaka itu sendiri dan membina kubu-kubu pertahanan seperti mana kita maklum, Formosa. Okey, dan antara keperluan Portugis juga pada ketika itu adalah mengukuhkan kedudukannya di Selat Melaka. Okey, dan antara approach yang Portugis buat adalah mendirikan rumah api di Tanjung Tuan yang hari ini lokalitinya di Negeri Sembilan. Okey, dan seterusnya selepas itu datang pula penjajah baru, iaitu Belanda. Belanda datang dengan hasrat untuk menumpaskan Portugis di Melaka, dan pernah berlakulah satu pertempuran laut yang dikatakan pertempuran laut yang terbesar, antara yang terbesar di Selat Melaka, yang kita kenali hari ini sebagai peperangan ataupun pertempuran Tanjung Tuan ataupun Battle of Cap Rechado. Okey, Cap Rechado tu merujuk pada Tanjung Tuan itu sendirilah. Okey, dan dalam pertempuran berkenaan Portugis masih menang, tetapi mengalami kerugian yang teruk akibat banyak kapal yang telah musnah, ramai tentera yang mati, dan ini telah memberi motivasi kepada kerajaan Melayu Johor lah untuk seterusnya berpakat dengan kerajaan Belanda untuk melawan Portugis. Okey, dan peperangan itu berlaku pada tahun 1606, dan akhirnya Belanda berjaya mengalahkan Portugis di Melaka dengan bantuan kerajaan Melayu Johor. Okey, dan pada tahun 1641 Portugis tertendang keluar pada Melaka, dan Melaka diduduki oleh kerajaan Belanda pula. Okey, dan seterusnya masa terus berlalu, berlaku perjanjian pula di antara Belanda dan juga British. British menyerahkan Bengkulu kepada Belanda. Okey, dan Belanda menyerahkan Melaka kepada British. Okey, daripada perjanjian ini berlaku sempadan yang jelaslah, di mana sebenarnya Tanah Melayu diambil sebenarnya oleh British, dan Indonesia hari ini
diambil sepenuhnya oleh Belanda lah. Okey, dan British ini membahagikan tanah-tanah Melayu, tanah-tanah di Semenanjung ni kepada beberapa kategori lah. Macam contohnya untuk Melaka, Singapura dan juga Pulau Pinang diletakkan di bawah pertuburan negeri-negeri Selat. Okey, dan negeri lain sebagainya termasuk negeri Sembilan di bawah sebagai kategori negeri-negeri Melayu bersekutu, dan sebahagian lagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, dan pada satu ketika selepas penjajahan Jepun, British mengambil keputusan untuk menggabungkan semua negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri tidak bersekutu dalam satu pentadbiran yang dinamakan Malayan Union, dan ditentang pula oleh masyarakat pemimpin Melayu pada ketika itu, dan dibatalkan dan ditubuhkan pula Persekutuan Tanah Melayu yang diusahakan oleh PM kita yang pertama lah, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hash. Okey, dan seterusnya pada tahun 1963 ditubuhkan pula Persekutuan Tanah Melayu setelah bergabung dengan Sabah Sarawak. Okey, tapi nak menggambarkan kat sini bahawa sesiapa sahaja yang memerintah negeri Melaka secara automatiknya akan juga merupakan pemerintah kepada Tanjung Tuan, dan itu yang berlaku sejak zaman Portugis, diikuti oleh zaman Belanda, diikuti oleh zaman British, dan kita warisi sampai hari ini. Sesiapa yang mentadbir negeri Melaka, dia juga merupakan pentadbir kepada Tanjung Tuan. Dan sebab itu hari ini Tanjung Tuan dikelola ataupun ditadbir oleh Majlis Daerah Alor Gajah, yang juga ditadbir oleh Kerajaan Negeri Melaka, bukan Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, itu yang saya boleh kongsikan. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi jawapan kepada kita sesiapa yang tertanya-tanya sebelum ini. Dan mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada kita lah untuk mengenali sejarah negara kita sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan lupa doakan kami yang masih terperangkap dalam jam yang teruk daripada Kuala Pilah nak menghala ke Seremban. Hari ni 20 apa bulan? 24 bulan. Mungkin lepas cuti panjang orang mula bergerak, dan jam tak pernahlah jam seteruk ni daripada Kuala Pilah nak masuk ke Seremban. Dan kami sekarang berada di Seri Menanti. Selalu kalau katakan jam di jalan utama, kami akan divert masuk ke Seri Menanti, dan clear lah kita akan masuk balik jalan besar. Tapi hari ni kita divert masuk jalan Seri Menanti, masih pun sangkut kat jalan ni, dan tak tahu dah pukul berapa dapat sampai ke rumah nanti. Doakan kami dan semoga kebaikan pada kami dan kalian semua ya. Dah 4 jam lah ni. Jadi tak apalah, kita cubalah setakat mana yang kita boleh. InsyaAllah akan sampai juga, cepat atau lambat saja. 4 jam lah kita ya. Tambah sabar, esok nak kerja, esok nak sekolah. Okey, doakan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.